berjumpa lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 3 untuk minggu yang ke-6. Baiklah, tema kita pada hari ini masih lagi kekeluargaan, unit 2, kejayaan keluarga, tajuknya kejayaan kita bersama. Baiklah, objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid-murid dapat mendengar dan menyebut ayat majmuk. Okey, kita masih lagi guna buku teks jilid 1 yang warna orange ni. Untuk hari ini kita akan ke muka surat 7. Okey, muka surat 7, unit 2, kejayaan keluarga, tajuknya kejayaan kita bersama. Okey, dalam muka surat nanti kita akan baca dialog antara Datuk, Nabila dan juga Nasri. Okey, sebelum kita baca dialog, kita nak imbas kembali apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat. Bermaksud ayat ni ada banyak, dia nak menceritakan tentang banyak perkara. Okey, tapi dalam satu ayat. Ayat majmuk juga dikenali sebagai ayat kompleks, ayat yang rumit. Okey, kompleks tu rumit. Yang ketiga, ayat majmuk ialah merupakan gabungan dua atau lebih ayat tunggal. Okey, yang keempat, ayat majmuk menggunakan kata hubung. Okey, kata hubung ni apa? Kata hubung ni adalah satu perkataan yang digunakan untuk menghubungkan ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama, ayat tunggal yang kedua, kita hubungkan, kita gabungkan dua ayat tunggal itu menjadi satu ayat majmuk. Guna perkataan ni saja. Apa contoh kata hubung? Yang pertama contohnya dan. Lagi kita ada atau. Kita juga ada sambil. Tetapi. Okey, kerana. Ni contoh ada banyak sebenarnya kata hubung. Baik, kita sekarang nak berbincang bagaimana mengisi tempat kosong menggunakan ayat majmuk. Okey, tempat kosong ni ada dalam dialog ni, dialog perbualan antara Datuk, Nabila dan juga Nasri. Okey, kita baca dulu, ikut cikgu baca. Kejayaan bersama. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila, seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Nabila jawab, bolehkah? Tempat kosong. Datuk jawab apa? Kalian boleh membantu Datuk. Okey, tengok sini soalan dia kat sini yang pertama, bolehkah? Tempat kosong yang pertama ialah bolehkah? Okey, cikgu dah besarkan kat sini. Kamu tengok Nabila jawab, Nabila tanya, bolehkah tempat kosong? Apa nak isi? Okey, nak isi kita kena cari kata kunci di jawapan Datuk ni. Datuk jawab apa? Okey, kita tengok. Datuk jawab, kalian boleh membantu Datuk. Ni, kalian boleh membantu Datuk. Okey, kalian ni sebenarnya merujuk kepada Nabila dan Nasri. Kenapa merujuk kepada Nabila dan Nasri je, bukan orang yang kat belakang ni? Sebab Datuk sedang berbual dengan Nabila dan Nasri. Jadi kalian di sini ialah Nabila dan Nasri. Okey, macam mana nak isi tempat kosong ni? Datuk dah cakap kalian boleh membantu Datuk. Bermaksud Nabila dan Nasri ni boleh membantu Datuk. Okey, macam mana kita nak kaitkan dengan soalan yang Nabila tanya? Okey, Nabila maksudkan diri dia sendirilah kat sini. Okey, kalian tu kita isi je balik dekat atas sana, tapi kita tukar kalian menjadi saya dan abang membantu Datuk. Jadi bila kita baca balik, Nabila tanya, bolehkah saya dan abang membantu Datuk? Okey, jawapan Datuk, kalian boleh membantu Datuk.
Selari tak? Berkait kan jawapan soalan Nabila dengan jawapan Datuk? Jadi caranya kita kena cari kata kunci di bahagian jawapan dia ni, bahagian yang menjawab kepada pertanyaan itu. Okey, yang kedua. Datuk tanya, Nabila hendak membantu? Nabila nak bantu? Nabila nak buat apa? Nabila nak tolong apa? Okey, cikgu besarkan kat sini. Datuk tanya, Nabila hendak membantu? Okey, tempat kosong. Ni kita nak kena isi. Okey, nak cari jawapan untuk kita isi di tempat kosong ni, kita mestilah tengok kepada apa yang dijawab oleh Nabila. Okey, Nabila jawab apa? Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Jadi kat sini ada dua perbuatan, dua bantuan yang nak diberikan oleh Nabila dan Nasri kepada Datuk dia ni. Nabila nak bantu ibu melayan pelanggan, abang dia pula Nasri nak membantu nenek di kaunter. Jadi apa soalan yang sesuai untuk kita isi di sini? Apakah jawapan jawapan bagi soalan Datuk? Penting dah jawapan bagi soalan. Macam mana ni? Okey, Datuk, sebab Datuk ni dia tanya soalan. Nabila hendak membantu. Bantu apa? Jadi jawapannya, Datuk tanya apa? Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan atau membantu nenek di kaunter. Jadi jawapan soalan Datuk ni, jawapan yang kita tulis di ruang tempat kosong ni berkait dengan jawapan Nabila ni. Kita tengok. Datuk tanya, Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan atau membantu nenek di kaunter. Jadi Nabila jawab, saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Jadi jawapan ini dah berkait, ada kaitan dia. Kalau bahasa Inggeris kita panggil ada tally lah. Tally Okey, yang ketiga. Datuk jawab, terima kasih. Tempat kosong. Terima kasih apa? Ni kebiasaannya kalau kita dah dapat bantuan daripada orang, kita mesti jawab terima kasih. Jadi apa jawapan yang lengkap? Jawapan yang lengkap bagi ucapan terima kasih Datuk ni. Okey, tengok bawah ni. Okey, Datuk jawab terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Nabila dan Nasri kerana membantu. Sebabnya Datuk ni dia berbual dengan Nabila dan Nasri saja. Jadi tak ada orang lain kat sini. Terima kasih mestilah kepada Nabila dan Nasri kerana membantu. Kemudian kita tengok jawapan. Jawapan siapa? Jawapan Nasri. Sama-sama Datuk, kita satu keluarga, mestilah saling membantu. Okey, jawapannya berkait. Bila orang ucap terima kasih kat kita, kita pun ucap sama-sama balik kan. Walaupun yang bercakap ni hanyalah Nasri sahaja, tapi sebenarnya Datuk mengucapkan terima kasih kepada Nabila dan juga Nasri atas pertolongan yang diberikan. Okey. Baik, boleh faham ya tadi macam mana kita dah belajar isi tempat-tempat kosong ni, 1, 2, 3 ni kan. Baik, sekarang jom kita baca balik. Kita isi balik supaya perbualan ini jadi lancar. Kita ulang Tajuknya, kejayaan kita bersama. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila, seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Bolehkah apa? Bolehkah saya dan abang membantu Datuk? Datuk jawab, kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu ibu melayan pelanggan atau membantu nenek di kaunter. Okey, kemudian Nabila jawab apa? Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Okey, Datuk jawab.
Datuk jawab apa? Terima kasih Nabila dan Nasri kerana membantu Datuk. Okey. Abang jawab, sama-sama Datuk. Kita satu keluarga mestilah saling membantu. Datuk jawab, betul Nasri. Kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Okey. Senang je kan? Tak susah pun. Boleh faham ya macam mana nak isi tempat-tempat kosong tu. Mestilah kita cari jawapan ataupun kata kuncinya di jawapan ataupun dialog yang seterusnya. Biasanya dialog ni dia ada soal jawab. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi kita nak tahu isi tempat kosong, kita kena tengok selepasnya. Dialog selepasnya apa. Jadi dia mesti akan ada kaitan antara soalan dan juga jawapan. Tak boleh lari tu. Okey, untuk latihan, cikgu nak kamu buat buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 7. Okey, tahap 1. Yang kedua, latihan dalam buku modul instrumen PBD, muka surat 2. Buku aktiviti yang mana? Yang ni, yang warna biru ni. Okey, buku modul instrumen pula buku yang warna hijau ni Buku aktiviti muka surat ni muka surat 7 dan buku modul instrumen PBD muka surat 2. Okey, pada yang kalau tak ada lagi buku modul instrumen PBD ni tak apa, buat yang dalam buku aktiviti je dulu, okey? Yang ada boleh buat dua-dua. Baik, kalau ada yang tak faham atau ada kemusykilan boleh terus WhatsApp cikgu ya. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Cikgu ucapkan selamat maju jaya, selamat buat latihan. Terima kasih. Assalamualaikum.